أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama meneruskan perjalanan kita dalam mempelajari Al-Quran pada yang dianjurkan oleh Al-Baghdadi Kuliah Learning Center. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan bacaan ayat suci Al-Quran kita, bermula daripada ayat ke-32 sehingga 36 pada muka surat 113. Sambung pada pelajaran yang sebelum ini oleh ustaz-ustaz kita. Sebelum kita mula bacaan kita ataupun pelajaran kita pada malam ini, insya-Allah mari sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi semua boleh lihat pada muka surat 113 Mushaf Ursam Uthmani yang ada pada kita, ataupun boleh terus lihat pada skrin. Saya akan gunakan cursor untuk memandu bacaan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa. Baik. Min ajli. Jadi kita dapat lihat ayat ini bermula dengan perkataan min ajli. Min ajli. Harus kita ingat bahawa jim harus diqalqalahkan. Ajli. Dhalika katabna. Dhalika katabna. Katabna. Dhalika ka. Dhalika katabna. Ba harus diqalqalahkan juga. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa. Baik. Katabna ala dapat kita lihat dua harakat. Kemudian bani Israil. Bani ini pada perkataan ini boleh kita baca dengan 4 ataupun 5 kerana ianya hukum mad jaiz. Bani Israil. Dan pada kalimah ra padanya juga mad wajib. Boleh juga dibaca dengan 4 ataupun 5. Israil annahu. Baik. Annahu pada huruf nun yang bersabdu
harus kita baca dengan dengung 2 harakat. Wajibal gunnah, wajib didengunkan. Annahu, ini mad silah sughra, 2 harakat. Waw kecil ni. Annahu man qatala, nun mati bertemu dengan qaf, maka wajib kita ikhfa. Man qatala nafsa. Baik. Kenapa saya berhenti pada nafsa? Kerana saya tak cukup nafas. Jadi bila kita nak baca sambung, baik. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Man qatala nafsan. Kenapa kena baca nafsan? Sebab ada nun kecil, ada mim kecil ni bertanda, maknanya apa maksud dia? Maksudnya tanwin bertemu dengan ba. Jadi hukum dia pada kawasan ini ialah iqlab. Nafsan bighairi nafsin. Nafsin tak ada dengung, tak berdengung. Nafsin aw fasadin fil ard. Aw fasadin, ni tanwin bertemu dengan fa, maka hukumnya ikhfa. Fasadin fil ard. Saya berhenti kat sini. Kemudian kalau ard, nak berhenti pada kalimah ard, jangan lepas ard. D belakang tu menjadi qalqalah, tapi pada perkataan dha bukan perkataan qalqalah, maka tak boleh kita kena matikan. Fil ard, dha bunyi tapi dimatikan, tak ada qalqalah. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Baik. Faka'annama, ni wajib kita dengan 2 harakat, wajib al-ghunnah. فكأنما قتل الناس جميعا. Qatala, baik, nun lam di sini bertemu dengan nun yang bertanda syaddah ni. Jadi harus dibaca dengan 2 harakat kerana an-nas perkataan alif lam al-qamariyah. فكأنما قتل الناس جميعا. Baik, jami'a 2 harakat. Boleh berhenti dengan 2 harakat juga. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Baik, وَمَنْ kena hati-hati kerana kita harus sebut kataan ha pada sebutan yang betul, pada makhraj yang betul. Ahyaha, ha ni ha bukan ha ya. Jadi harus kita perhatikan betul-betul. Ahyaha faka'annama. Baik, faka'an ni dengung 2 harakat wajib. Mat jaiz, boleh baca 4 ataupun 5. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Ahyan sama juga pada begitu juga yang berlaku pada tadi qatalan nas. Qatalan nas sama juga pada ahyan nas, kena dengan 2 harakat. Jami'a boleh berhenti kat sini, mat jaiz harus berhenti kat sini. Kemudian وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. وَلَقَدْ, jangan lupa qalqalah. وَلَقَدْ ja ini mat wajib. Mat wajib
Boleh baca 4, 5 ataupun 6. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ثُمَّ dengan dengung 2 harakat. Inna dengan 2 harakat wajib al-ghunnah. Mim sabdu dengan nun sabdu wajib al-ghunnah. Dua-dua kena dengung 2 harakat. Kathiram. Okey, kenapa ram? Sebab bertemu tanwin ini bertemu dengan mim yang ada sabdu, maknanya kena wajib dengan 2 harakat. Minhum. Okey, ni apa dah ni? Mim mati bertemu dengan ba, hukum dia apa? Hukum dia ikhfa syafawi, maknanya wajib kita baca dengan dengung 2 harakat dan tak tutup mulut habis. Minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Baik, fil ardi jelas, lamusrifun jelas. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Innama 2 harakat dengung sebab nun bertanda sabdu. Innama jazaa. Di sini apa dia? Jazaa mat wajib. Wajib kita baca 4 ataupun 5 ataupun 6 mat wajib. Jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Masuk dengan lam. Jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Yuharibuna Allah. Allah ni kena baca dengan tebal. Yuharibuna Allah wa rasulah. Kalau nak sambung, يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رسوله ni mat silah sughra 2 harakat. ويسعون ya sin yes ain depan dengan waw mati. Auna fil ard Nah, nampak ada mati sukun di lam ni. Fil, kerana al-ard kataan alif lam apa? Kataan alif lam al-qamariyah. Fil ard fil ard saya dah terbalik dah. Tadi an-nas ni An-nas asy-syamsiyah, maaf nah, saya terbalik dah. Nampak tak? Saya terbingung, terbalik. An-nas tadi asy-syamsiyah, alif lam syamsiyah. Al-ard alif lam qamariyah. Jadi bila alif lam al-qamariyah kita baca fil ard. Bila alif lam syamsiyah kita kena masukkan lam ni pada perkataan selepas alif lam, nun. Qatalan nasa, ahyan nasa. Maaf nah, tadi saya tersilap. Okey. An-nas ni syamsiyah dan al-ard ini ialah al-qamariyah. Baik. Fil ardi fasada. Fasada kalau nak berhenti 2 harakat. Kalau tak mau berhenti, fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Tengok nah. Nun mati bertemu dengan ya. Wajib kita baca dengan ikhfa. Ay yuqattalu. Tak ni ada sabdu, ada syaddah, jadi kena baca dengan kena bayangkan bahawa ada yang tak yang pertama bertanda mati dan tak yang kedua bertanda atas. Yuqattalu au yusallabu. Yuqattalu ini apa dia?
mad jaiz. Baca 4 ataupun 5. Au yusallabu, sama juga mad jaiz. Au tuqatta'a. Ingat, kalau bila ada sabdu ni, dia macam ada dua perkataan. Pertama ialah qaf bertemu dengan ta yang mati. Lepas tu yang kedua, qaf. Kemudian kita kena sebut ta yang kedua. Qatta'a, tuqatta'a. Kenapa tak ada qalqalah? Sebab lepas perkataan ta ni, huruf ta juga. Tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Wa arjuluhum mim mati. Aydihim, baiklah. Nak atas sikit. Okey. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Baik. Tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Baik. Wa arjuluhum. Aydihim ni sama sajalah. Di ni dipanjangkan dua harakat. Aydihim. Jadi ha baris bawah dengan mim ni matikanlah. Him wa arjuluhum min khilafin. Wa arjuluhum min khilafin. Wa arjuluhum. Kena sabdu ni kena baca dengan lebih jelas. Dengung dua harakat. Arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Nampak tak? Khilafin aw yunfaw. Kenapa yunfaw? Sebab nun mati bertemu dengan fa, kena wajib dia kena ikhfa. Dengung. Yunfaw minal ard. Sama juga jangan qalqalah kat sini walaupun dia mati. Kita dha ni baris bawah, tapi bila kita nak berhenti kena matikan tanpa qalqalah. Jangan pergi buat yunfaw minal ard, tak boleh. Dia kena mati. Ard ni yunfaw minal ard. Dia bunyi tapi tak ada qalqalah. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Dzalika lahum khizyun. Nampak nak? Khizyun. Kena jelaskan huruf zai. Jangan baca khizyun. Khizyun. Ya ni tanwin bertemu dengan fa, harus kita wajib kita baca ikhfa. Khizyun fid dunya. Khizyun fid dunya. Fid dunya. Fid dunya. Matikan dunia. Matikan. Khizyun fid dunya. Okey, perkataan dunia ni perkataan yang khas. Sebab walaupun nun mati bertemu dengan ya, dia tak payah dengung. Jadi dia baca dengan jelas. Dunia. Jelas. Dunia. Jangan jelas. Dia ada beberapa perkataan yang khas. Contohnya ialah dunia yang tidak ada dengung walaupun nun mati bertemu dengan ya. Contoh macam sinwan. Nun mati bertemu dengan waw, tak betulnya dengung tapi tak jadi dengung. Jadi sinwanun juga. Ni dunia pun antara satu contoh yang khas. Khas yang tidak baca secara dengung. Fid dunya. Ad-dunya juga kataan yang beralif lam syamsiyah.
Jadi boleh sini boleh sambung ataupun boleh berhenti. Kalau boleh sambung lagi bagus. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة. Nampak ada hamzah ni. Yang ni maknanya kena baca 2 harakat. Dengan 2 harakat. Fil akhirati azabun azim. Azabun 2 harakat, azim. Habis boleh berhenti kat sini lah sebab ni kepala ayat. Sebenarnya nak sambung boleh juga, tapi kita berhenti pun boleh, tak ada masalah. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل. Nun mati bertemu dengan qaf, wajib ikhfa. من قبل أن تقدروا عليهم. Nun mati bertemu dengan ta, wajib dengung. تقدروا عليهم. Boleh berhenti kat sini ataupun boleh sambung. فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا. Mat ni mat jaiz, harakat 4 ataupun 5 harakat. فاعلموا أن الله. Nun wajib dengung ni pada sabdu. أن الله غفور رحيم. غفور رحيم. Kena tebalkan ra. غفور رحيم. Ilahna غفور رحيم. Seterusnya. Ya, boleh baca 4 ataupun 5. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا آمنوا اتقوا الله. آمنوا اتقوا الله. Ini fi'il amar. Fi'il amar kena baca اتقوا الله. يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا. Ini mat jaiz. وابتغوا kena qalqalahkan. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا boleh baca 4 ataupun 5 mat jaiz. إليه الوسيلة. إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. Ini 2 harakat mat silah sughra. سبيله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. Kemudian إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. إن الذين kena perhatikan dengan huruf zai. الذين lidah kena keluar. الذين إن الذين wajib 2 harakat dengung. إن الذين كفروا. Ra kena tebal lah sebab dia baris depan. كفروا لو أن لهم ما. 2 harakat dengung. لهم kenapa ada ni wajib barunnah. Wajib baca 2 harakat. لهم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض جميعا. Kalau nak berhenti boleh jami'a 2 harakat, berhenti jami'a. Kalau nak sambung, kalau boleh sambung jami'an wa mithlahu 2 harakat, ma'ahu 2 harakat, dia ataupun boleh berhenti wa mithlahu ma'a. ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ليفتدوا به 2 harakat juga. من عذاب من matikan عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ما تقبل منهم. Jelas kau ni. ما تقبل منهم. Qaf ba mati.
Lepas tu ada baris bawah. Tuqubbila minhum walahum adhabun alim. Jadi setakat tu saja kelas kita pada talaqi yang kita akan baca pada awal. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah selesai sudah sesi pertama kita untuk kali ini, sesi talaqi, dan insya-Allah seterusnya kita akan melihat ayat Al-Quran yang kita baca pada malam ini dari sudut tadabbur, dan saya dimaklumkan permintaan daripada beberapa ataupun daripada penuntut kita di Al-Baghdadi Kulim Center ni meminta supaya kami ringkaskan sedikit bahagian tadabbur dan kita lebihkan pada bahagian talaqi. Cuma perkara yang saya harapkan ialah respon daripada pendengar ataupun penonton kita di page Al-Baghdadi ini untuk respon, komen pada bahagian-bahagian yang lepas. Jika ada soalan atau sebagainya, boleh, mungkin lepas ni insya-Allah saya akan usahakan untuk buat live lah
mungkin lebih interaktif lagi, lebih interaktif. Jadi InsyaAllah untuk meraihkan permintaan, jadi kita insyaAllah kita tak baca lah sebelum ni, kita baca daripada awal kan, kita satu. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan lihat sebahagian Quran ataupun secara keseluruhannya tanpa kita satu persatu daripada ayat tersebut, insyaAllah untuk kita dapatkan satu gambaran permulaan sebelum kita meneruskan lagi pembacaan kita ataupun dalam pembacaan kita dalam tafsir Al-Quran, dalam memahami Al-Quran dan mengamalkan perkara-perkara yang terdapat dalam Al-Quran dan suruhan dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sebelum ni kita ada sambung mengenai cerita Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian kita ada baca juga mengenai Bani Israel dan kaumnya dan Nabi Musa, dan juga perihal anak-anak cucu Adam, anak Adam, Qabil dan Habil, ayat pada muka surat sebelum ni. Dan ni kita sambung pula dengan cerita mengenai Bani Israel lah. Dan perkara yang menarik untuk saya lihat, untuk kita baca pada kali ini ialah yang kita patut amalkan ialah ayat ini menunjukkan, ayat yang kita baca pada malam ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa Al-Quran ataupun agama kita ini melarang sama sekali untuk melakukan kerosakan di muka bumi, sama ada dari sudut pembunuhan, penumpahan darah ataupun dari sudut kemusnahan. Kita kata mengganggu kedamaian dan keharmonian. Ini perkara yang sama sekali dilarang oleh Islam. Sehingga mana Al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa sesiapa yang membunuh sesuatu jiwa tanpa perkara yang hak, maknanya dia dibunuh tanpa sebab ataupun tanpa sebab yang boleh menjadikan dia dibunuh, halal dibunuh. Contoh dia apa? Contoh dia jiwa yang halal dibunuh ni ialah apa? Contohnya dia bunuh orang. Jadi jiwa dia tu boleh dibunuh dengan keputusan hakim. Ataupun kita kata orang yang murtad boleh dibunuh dengan keputusan hakim. Maknanya mereka ni boleh dibunuh. Tapi apa yang ingin ditekankan dalam ayat Quran pada kali ini, pada surah ini, pada surat ini, siapa yang membunuh sesuatu jiwa seolah-olah ataupun melakukan kerosakan di muka bumi, seolah-olah dia membunuh orang keseluruhannya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sambung juga, sesiapa yang cuba menghidupkan. Apa maksud menghidupkan balik? Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a. Apa maksud menghidupkan balik ini? Maksud dia ialah apa? Ialah orang-orang yang mempromosikan ataupun yang menganjurkan kedamaian, yang menganjurkan persahabatan, yang menganjurkan, yang menghidupkan, maknanya dia menolak kejahatan, mencegah kemusnahan, mencegah kemungkaran. Jadi seolah-olah dia menghidupkan orang semuanya. Dia bukan yang menghidupkan, maknanya menyuburkan orang lain semuanya. Jadi Allah Ta'ala, itu ialah antara sebab Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi untuk jadi ikutan pada kita, supaya kita boleh tidak melakukan perkara-perkara kemusnahan lah, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, yang dilakukan oleh kebanyakan manusia pada zaman ni dan juga pada zaman lampau, yang melakukan kemusnahan. Jadi Allah Ta'ala hantar Rasul untuk jadi teladan pada kita, supaya kita boleh ikut. Allah Ta'ala hantar Rasul, utusan, untuk memberi keterangan pada kita. Dan untuk kita tidak lagi menjadi orang-orang yang rugi. Sebelum ni kita dengar cerita pasal Qabil dan Habil yang berlaku pembunuhan. Qabil membunuh saudara dia sendiri, Habil, dan Qabil ini menjadi seorang yang rugilah kerana membunuh. Dia telah kehilangan darah daging dia, adik dia sendiri,
Kemudian satu, dia telah kehilangan orang yang soleh di sisi dia, dan juga dia sendiri telah kehilangan redha ayah dia dan telah kehilangan redha Allah Taala, maka dia rugi, sehabis-habis rugilah orang yang rugi, dan dia jadi orang ahli neraka. Dalam Quran dah sebut pada surah yang sebelum ni. Dan Allah Taala juga saya ingin fokus kepada ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw fil ardi min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim ila alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Dua ayat ni memberi kita satu impak, satu pencerahan, atau bukan pencerahan, kita kata satu pengajaran, peringatan, dan kemudian satu berita gembira juga. Kita tengok ayat ni, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang yuharibun Allah, yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan berada di muka bumi ni, dan melakukan kerosakan di muka bumi ni. Wa yas'auna fil ardi fasada, maknanya depa ni yas'au dalam bahasa Arab ni kira bergerak dalam muka bumi ni, bertebaran dalam muka bumi ni dengan melakukan kemusnahan, fasad. Mereka ni harus dibunuh dan disalib, atau tuqatta' aydihim, dan dipotong kaki dan tangan mereka secara silang, dan au yunfaw min al-ard, dan dibuang daripada wilayah, daripada tempat tu. Dzalika lahum khizyun fid dunya, dan depa ini mendapat satu kehinaan, khizyun, satu kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan depa mendapat azab yang besar di akhirat kelak. Lihat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat sekalian, adik kakak semua, dalam ayat ni kita tak mahu cerita mengenai hukum salib, hukum dibunuh, hukum dipotong kakinya daripada silang dan sebagainya. Ini semua bergantung kepada keputusan hakim, ataupun qadhi, ataupun pihak penguasaan lah, kerajaan, untuk menghukum seseorang tu. Kita nak cakap, kita nak sebut mengenai kita semua sekarang secara umum, bahawa balasan untuk sesiapa yang, kalaulah kita kata dia melakukan kerosakan dan kemusnahan di muka bumi ini, maksudnya apa? Dia nak merosakkan lah, dari sudut pemikiran, nak merosakkan. Bukan kata dari sudut pemikiran sahaja, dari sudut akhlak, dari sudut ikatan perhubungan kasih sayang, dari sudut kerosakan harta benda, dari sudut kerosakan tumbuh-tumbuhan. Ini juga antara kerosakan yang dimaksudkan, dan kerana apa? Kerana Islam, maknanya apa yang dituntut oleh Allah dan juga Rasulnya ialah menolak benda-benda kerosakan ini. Jadi balasan mereka tengok dahsyat tak? Dibunuh, yuqtalu, atau yusallabu, disalib, atau tuqatta', ataupun dipotong kaki tangan mereka secara bersilang, ataupun dibuang, wa yunfa ataupun dibuang tempat tu, dibuang wilayah, dibuang negeri. Ni kita nak bagi tahu betapa dahsyatnya ganjaran orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan mempromosikan kemusnahan. Kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut dzalika lahum khizyun fid dunya, mereka dapat kehinaan di dunia, walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Nak tak nak, siapa yang berbuat demikian, maka dia akan mendapat kehinaan di dunia, dan dia juga akan mendapat di akhirat kelak satu azab yang sangat besar. Tetapi adakah itu pengakhiran bagi golongan-golongan kerosakan ini? Kerana kita manusia ni kadang-kadang lemah. Kita mengikut hawa nafsu, mengikut kata-kata hati kita tanpa ada, kita kata tanpa ada tapisan keimanan. Maknanya
kita ikut sangat nafsu, kita ikut sangat hawa, kita ikut sangat kita punya kepala kita ni, kepala kita ni, kita buat juga, kita sakiti orang, kita hasad, kita dengki ke orang, kita buat. Tapi adakah pada mereka ni tak ada benda lain melainkan khizyun fid dunia, kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, dan balasan yang jahat, azab yang pedih di akhirat kelak. Adakah itu pengakhiran mereka? Allah Ta'ala sebut apa lepas tu? Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim, melainkan mereka ini bertaubat. Bertaubat sebelum bertaubat sebelum ditangkap. An taqdiru alaihim, dan hampa kena taqdiru alaihim, maknanya kita kena pertimbangkan mereka. Dan Allah kata apa? Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah bahawa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Maknanya ibu-ibu dan ayah-ayah semua, manusia ni buat jauh mana pun kesalahan, kita kena ingat selagi mana kita tak ditangkap dan juga kita tak laku kiamat, maka kita harus cepat-cepat bertaubat. Dengan cepat-cepat bertaubat, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu pengampun dan penyayang. Cuma kita bincang dari sudut perihal kita punya perihal hati kita. Kita tak bincang dari sudut perihal undang-undang jenayah Islam. Kita tak bincang dari sudut hukum-hukum fiqh yang berkaitan. Kita nak cerita, setakat ni kita cuma nak cakap mengenai betapa dahsyatnya Islam menegah Al-Quran, menegah kemungkaran, menegah kerosakan, menegah perpecahan dalam atas muka bumi ini. Betapa dahsyatnya. Maknanya Allah Ta'ala ada janji dah. Cuba kita bayang, kalaulah betul-betul kita katalah betul-betul kita nampak orang yang melakukan, yang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya dan membuat kerosakan ini ke bumi, mereka ni betul-betul dibunuh dan disalib dan dipotong kaki dan tangan mereka secara silang ataupun dibuang negeri, maka nescaya kalau kita nampak depan mata kita, kita pun takut nak berjahat. Ini kalau kita nampak depan mata kita lah. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Mau tak mau, zalikal khizyun, mereka akan kena hina di dunia dan mereka akan kena azab di akhirat kelak. Melainkan apa? Melainkan kalau mereka bertaubat. Jadi ibu ayah, kalaulah ini dari sudut hati kita, kalaulah ada terbuat jahat yang berkaitan dengan hak orang lain, kita ambil hak orang lain ke, kadang-kadang kita ambil hak orang lain tu nak pakai, tak nak pakai, dan menjadi kezaliman ke atas diri dia pula. Jadi kita harus bertobat. Apa maksud bertobat? Kalau kita ambil barang orang, kita kena bagi balik. Kita kena bagi balik ke orang tu. Jangan bertobat seorang-seorang tapi barang tu tak bagi lagi, tak boleh, tak cukup lah syarat taubat dah. Jadi kalau ada curi, dia kena bagi balik barang orang tu. Kalau dia ambil duit orang, dia kena bagi balik. Kalau dia nak taubat, tak cukup sahaja. Contoh, dia pernah merompak. Dan pernah merompak, dia petikan orang tak mati, kata orang tak mati, dan duit dia ambil. Dan dia terlepas daripada siasatan polis, contoh sebagainya. Dan sampai satu masa dia nak taubat. Apa syarat dia? Dia kena bagi balik barang orang tu, kena ada usaha untuk mencari orang tu, dan kena minta maaf terhadap tikaman yang dia lakukan. Dan bergantung kepada orang tu. Kalau dia nak maafkan, dia maafkan. Kalau dia nak balas, kena terima balasan itu. Kita akan terima tikaman itu balik. Itu ialah syarat taubat. Maknanya kita kena memberi balik hak orang yang kita ambil, orang yang kita zalimi tadi. Itu antara syarat taubat. Jadi kalau macam tu taubat, Allah Ta'ala cakap apa? Allah Ta'ala akan terima. Innallaha ghafurur rahim. Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Orang mungkin tak boleh maafkan kita, tapi ingat Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selagi mana kita tak makan hak orang lain, kita boleh minta kepada Tuhan. Jadi kena ingat, tapi kena faham, ini bukan jalan untuk kita berdosa banyak, tak. Ini ialah jalan supaya kita tak jadi lagi dahsyat.
Sebab syaitan akan datang hasut kita. Hang dah teruk, hang tak dibuat baik dah, hang memang itu syaitan. Berpegang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran Sunnah, dan saya harap sedikit sebanyak dapat menjadi kepada kita satu tanjak ke depan untuk lebih memahami Al-Quran Al-Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf segala salah silap. Kita bertemu pada minggu hadapan sesi yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.